Alamat saudara, nama saya Fuyo Hong. Kad nombor meri saya ialah 10 TEP 19F 2010. Kelas saya ialah TEP 5A. Tajuk saya ialah tanggungjawab individu untuk mematuhi Undang-Undang Jalan Raya. Kod khusus MPU 23043. Nama pensyarah Muhammad Fazron bin Abdul Rahim. Jadi next slide. Jadi slide ini adalah faktor kalau kami mematuhi peraturan jalan raya. Jadi ialah mengelakkan berlakunya kemalangan yang boleh merenggut nyawa orang tersayang. Sering terpapar di media massa yang terdiri daripada media elektronik dan media cetak akan tragedi-tragedi yang menyayat hati yang kebanyakannya berpunca daripada pembantu-pembantu yang tidak bertanggungjawab, tidak mematuhi papan tanda jalan raya seperti mengurangkan had laju dan kanak-kanak melintas di hadapan. Tragedi ini menyebabkan nyawa-nyawa insan yang tidak bersalah turut terlibat. Jadi inilah faktor kalau kami mematuhi peraturan jalan raya. Jadi kita boleh mengelakkan kemalangan-kemalangan di jalan raya. Next slide. Kesan kalau kami tidak mematuhi peraturan-peraturan jalan raya. First ialah menyebabkan kemalangan. Contoh menyebabkan kemalangan adalah 3. Memantu dalam keadaan mabuk. Jadi mabuk ini boleh menyebabkan kami kurang fokus. Yang kedua, memantu sambil bermain gadget. Jadi ini ada kesalahan banyak kepada setiap orang. Ini boleh menyebabkan kami memantu atau menunggang pakai satu tangan saja. Jadi ini adalah bahaya untuk orang lain dan atas jalan saja. Yang last, yang terakhir, melanggar lampu isyarat merah. Inilah ramai orang suka buat punya kesalahan lah. Jadi inilah perlu menguatkan kuasa undang-undang negara. Jadi next, cara mengatasi atas tersebut. Mengubah sikap pembantu yang kurang berhemah. Yang kedua, menjalankan kempen kesedaran. Yang ketiga, memperkasa penguatkuasa undang-undang. Mengalahkan penggunaan pengakutan awam. Menyelenggara kenderaan mengikut masa yang ditetapkan. Jadi yang lima ni adalah cara mengatasi untuk mengurangkan kemalangan atas jalan raya. Jadi next, inilah adalah berita Mei 14, 2022. Hari inilah. So, sebanyak 113 kes kematian direkodkan akibat kemalangan jalan raya di seluruh negara dalam OP selamat setakat semalam. Kata Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Razarudin Husan. Beliau berkata sepanjang 6 hari OP selamat yang dilancarkan pada 29 April lalu sebenar musim perayaan Aidilfitri itu juga sejumlah 9,816 kemalangan dilaporkan berlaku di seluruh negara. Ini kira banyak dalam negara kita lah. Pada hari pertama operasi berkenaan sebanyak 2,140 kemalangan direkodkan membabikan 10 kematian dalam 10 kemalangan maut. Manakala pada semalam sahaja hari ke-6 sebanyak 1,455 kemalangan direkodkan membabikan 24 kemalangan maut dengan 24 kematian. Katanya ketika dihubungi hari ini. Jadi kita perlulah mengikut kuasa atau undang-undang jalan raya. Next. Jadi kesimpulan sama dengan tadi saya kata kita perlulah mematuhi peraturan atas jalan raya untuk menjaga diri kita dan orang lain sebab
Kami sendiri pun ada keluarga, orang lain pun ada keluarga. Jadi kita perlu sayang diri. Itu saja. Dan lagi pengajaran ini Pak kata pepatah Melayu, kalau tidak ada angin, masakan pokok bergoyang, kerana setiap perkara yang berlaku pasti ada sebabnya. Jadi kita perlulah mengikut, mematuhi peraturan-peraturan jalan raya. Ini adalah penting untuk semua orang. Jadi itu saja untuk saya. Terima kasih. Saudara, nama saya Tan Chin Wei. Nombor matrik saya adalah 10 DKM 21F 1136. Tajuk pembentangan saya hari ini ialah tanggungjawab individu untuk mematuhi undang-undang di jalan raya. Kod khusus ialah MPU 23042. Nama pesyarah ialah Muhammad Fazlun bin Abdul Rahim. Kemalangan jalan raya ialah satu isu yang hangat di negara kita. Antara faktor kemalangan jalan raya ialah memandu dalam keadaan letih dan mengantuk. Yang kedua, pertambahan bilangan kenderaan. Yang ketiga ialah tidak mematuhi peraturan dan undang-undang di jalan raya. Seterusnya, sikap pemandu yang kurang berhemah dan keadaan jalan raya yang kurang baik. Seterusnya, kesan kemalangan jalan raya di negara kita ialah kadar kematian meningkat. Yang kedua ialah kehilangan nyawa orang tersayang. Yang ketiga, membawa maut kepada pengguna jalan raya. Akhir sekali, merosakkan harta benda dan harta benda kerajaan. Antara kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang di jalan raya ialah menjamin keselamatan negara. Yang kedua, mengelakkan kemalangan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, membolehkan semua pengguna jalan raya sampai ke destinasi dengan selamat. Seterusnya, mengurangkan kesesakan jalan raya. Dan akhir sekali, imej negara akan meningkat. Antara langkah menangani kemalangan jalan raya ialah mengalahkan penggunaan pengangkutan awam. Yang kedua, mengubah sikap pemandu yang kurang berhemah. Yang ketiga, mengadakan kempen kesedaran. Dan seterusnya, mengetatkan lagi undang-undang jalan raya. Akhir sekali, memastikan semua jalan-jalan di Malaysia dibaiki dengan baik. Kesimpulannya, bab kata pepatah, malang tidak berbau. Tetapi kemalangan jalan raya dapat dikurangkan jika semua orang berhati-hati di jalan raya. Semua pihak perlu mengambil langkah untuk mengelakkan diri sendiri daripada terlibat dalam kemalangan jalan raya. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Syarifin Dishan, anak lelaki Kursami. Nombor matrik saya ialah 10 DKM 21F1140. Tajuk ialah tanggungjawab individu untuk mematuhi peraturan jalan raya. Kod khusus ialah MPU 23042. Nama pensyarah ialah Muhammad Fazlun bin Abdul Rahim. Kemalangan jalan raya sudah menjadi satu fenomena yang menghantui masyarakat di negara kita. Hal ini dapat dibuktikan melalui media massa yang sering memaparkan berita-berita kemalangan jalan raya yang menyayat hati. Antara punca kemalangan jalan raya ialah keadaan cuaca, sikap pemandu, keadaan kenderaan dan keadaan jalan raya. Seterusnya, antara kesan-kesan kemalangan jalan raya ialah yang pertama ialah membawa maut kepada pengguna jalan raya. Seterusnya ialah kesesakan jalan raya. Ketiga ialah kadar kematian meningkat. Dan keempat ialah kehilangan nyawa yang orang tersayang. Antara kepentingan untuk mematuhi peraturan dan undang-undang ialah mengelakkan kemalangan, mengurangkan kesesakan jalan raya, imej negara meningkat, mengelakkan kehilangan nyawa dan harta,
dan menjadikan jalan raya selamat untuk digunakan. Cara-cara menangani kemalangan jalan raya. Yang pertama ialah kita mestilah menjalankan kempen kesedaran. Seterusnya ialah mengubah sikap pemandu yang kurang berhemah. Yang ketiga ialah memperkasa penguatkuasaan undang-undang. Yang seterusnya ialah penyelenggaran kenderaan mengikut masa yang ditetapkan. Yang seterusnya ialah memastikan jalan raya diselenggara dengan baik dan mempunyai ciri keselamatan terbaik. Yang keenam ialah mengalahkan penggunaan pengangkutan awam. Kesimpulan dan pengajaran ialah, sebagai seorang pemandu, kita haruslah mengamalkan nilai hemat tinggi. Kita patut beradab sopan dan berbudi pekerti mulia semasa memandu di jalan raya. Selain itu, kita haruslah mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan tanpa mengira sesiapa sahaja dan di mana kita berada. Kita sepatutnya faham bahawa undang-undang yang dikuatkuasakan itu adalah untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan semua pihak. Yang terakhir ialah kita mestilah mengamalkan nilai toleransi semasa berada di atas jalan raya. Kesanggupan kita untuk bertolak ansur sabar dan mengawal diri dalam pelbagai situasi akan menyelamatkan nyawa kita dan juga pengguna-pengguna jalan raya. Yang ini daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Jagzi Swaran Rawchandran, matrix nombor 10 DKM 21F 1068. Tajuk yang kita pilih ialah individu yang bertanggungjawab mematuhi Undang-Undang Jalan Raya dan SOP COVID-19. Kod khusus adalah MPU 23042. Nama pensyarah Muhammad Fazlun bin Abdul Rahim. Sekarang kita akan tengok faktor-faktor kenapa berlakunya kemalangan. Faktor-faktor berlakunya kemalangan jalan raya ialah kelalaian pemandu semasa memandu di jalan raya. Contohnya, menggunakan telefon bimbit semasa memandu di jalan raya dan juga tidak mematuhi had laju yang ditetapkan oleh kerajaan. Bukan itu saja, setengah daripada mereka juga telah memasuki alam lumba haram yang juga menjadi salah satu daripada faktor menjadikan kemalangan. Selain itu, kemalangan juga berlaku kerana memandu dalam keadaan yang mabuk. Apabila anda sedang dalam keadaan mabuk, sudah pasti kemampuan untuk mengawal kenderaan anda akan menjadi sangat teruk. Apa yang lebih membimbangkan adalah sangat mudah rakyat di negara kita memperoleh minuman alkohol ini. Akhir sekali, faktor lain yang berlakunya kemalangan ialah melanggar lampu isyarat merah. Seperti mana jenaka yang sering diutarakan di negara kita. Lampu isyarat kuning adalah bermaksud kita perlu menekan pedal minyak dengan lebih laju lagi. Salah ya, lampu isyarat kuning bermakna kita perlu memperlahankan kendaraan dan bersedia untuk berhenti apabila ia sudah bertukar merah. Namun, ada segelintir orang kita yang tidak mematuhi peraturan ini, terutamanya jika tidak kelihatan anggota berkuat kuasa di sekeliling. Tadi kita telah tengok faktor-faktor kenapa berlakunya kemalangan. Sekarang kita akan tengok kenapa kesan daripada berlakunya kemalangan. Terdapat banyak kes kemalangan jalan raya dalam aspek kesihatan yang mungkin akan terjadi kepada mangsa yang terlibat. Contohnya, fizikal atau mental, tubuh badan mungkin akan mengalami kesan yang memerlukan masa untuk pulih. Selain itu, trauma, lebam, luka dan patah tulang. Ada lagi satu akibat kemalangan jalan raya yang jarang diutarakan, yakinnya kerosakan pita suara. Antara punca biasa yang dikaitkan dengan kemalangan jalan raya termasuklah memandu dalam keadaan mabuk, melanggar lampu isyarat merah, meneka lorong tanpa signal, memandu sambil bermain gadget dan memandu dengan sangat laju. Okey. Akhir sekali, cara mengatasi kemalangan jalan raya ialah jangan memandu dalam keadaan mabuk di jalan raya. Sebab jika kita mabuk semasa memandu di jalan raya, kita akan kehilangan kontrol dan akan mengalami kemalangan. Seterusnya, ikut peraturan jalan raya disediakan. Ketiga, menjalankan kempen kesedaran jalan raya secara terbuka. Keempat, gunakan lampu isyarat dengan betul. Kelima, peka terhadap keadaan sekeliling.
Kelima, mengurangkan pemandu yang kurang berhemah. Dan tambahan pula, menguat kuasa undang-undang. Ini adalah contoh kemalangan yang berlaku di jalan raya sejak 5 tahun sebelum ini, yang dikeluarkan oleh Khabar Angin Berita Harian, iaitu ambulans terbabas, 4 cedera termasuk bayi berusia sebulan. Kemalangan ini berlaku kerana pemandu yang tidak berhemah dan memandu dengan sangat laju. Okey, seterusnya, kesimpulan dan pengajaran yang kita dapat daripada tajuk ini ialah kita perlulah bermandu dengan berhemah dan tidak melebihi had laju dan mematuhi peraturan jalan raya yang disediakan oleh kerajaan kita. Jika kita tidak mematuhi peraturan jalan raya yang disediakan oleh kerajaan kita, kita akan mengalami kemalangan dan mungkin akan kehilangan nyawa yang tersayang. Ingin pandu laju, maut menunggu untuk kita. Selamat pagi, nama saya Vignesh Anak Lelaki Minoriti. Nombor metrik saya 10 DKM 21F1 1028. So, hari ni tajuk saya akan saya cakap tentang tanggungjawab individu untuk mematuhi Undang-Undang SOP COVID-19. Kod khusus MPU 23042. Nama pensyarah Muhammad Fazlun bin Abdul Rahim. Okay, so first saya akan cakap tentang maksud SOP. S bermaksud syarat-syarat yang ditetapkan. Lepas tu O bermaksud orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya, iaitu OKU. Perlu dilindungi individu tidak sihat dan bergejala, dikehendaki segera menjalani peperiksaan kesihatan. Next, P bermaksud penjarakan sosial diamalkan pada setiap masa, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kepentingan kita mematuhi SOP. Semua pihak perlu berusaha mematuhi prosedur operasi standard iaitu SOP, tidak kira di mana-mana, agar dapat bersama-sama mengekalkan penularan pandemik COVID-19. Selain itu, jika SOP dipatuhi, wabak COVID-19 tidak akan menular di kalangan masyarakat seperti orang berkurang upaya, kanak-kanak dan sebagainya. Next, di samping itu, masyarakat juga perlu mematuhi SOP supaya wabak COVID-19 boleh dihapuskan secepat mungkin di negara kita, iaitu Malaysia. Langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja. First, pertama, penyediaan tempat mencuci tangan atau hand sanitizer. Yang kedua, pekerja mengenakan pelitup muka setiap masa. Amalan penjarakan sosial iaitu yang selamat, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter termasuk di ruang kerja dan ruang makan. Elakkan pekerja berkumpul di ruang yang sempit. Elakkan terlalu ramai pekerja bersama pada satu masa, iaitu crowded place. Okay. Amalkan jarak 1 meter semasa bertutur. Akhirnya, kerap melaksanakan prosesnya kumannya cemar, terutamanya di ruang guna sama. So, kita boleh melihat situasi terkini COVID-19 di Malaysia 28 April 2022. So, kita boleh melihat kes sembuh adalah 6,900 kes. Kes baru 3,471 kes. Kes import adalah 10 kes. Kes tempatan 3,461 kes. Kes yang memerlukan rawatan rapi di unit rawatan rapi 98 kes. Kes memerlukan bantuan pernafasan 63 kes. So, perincian kategori kes COVID-19: kategori 1 1,118 kes, kategori 2 2,236 kes.
Dan kategori ketiga 11 kes, kategori 4 8 kes. So daripada berita ini kita boleh melihat bahawa Malaysia belum lagi stabil dengan wabak COVID-19 ini. So kita sebagai masyarakat yang bertanggungjawab perlulah mematuhi SOP COVID-19 sehingga kes COVID-19 di Malaysia stabil. So akhirnya pengajaran yang saya didapati adalah supaya sentiasa mengikuti sains. Ya, berikutan pandemik adalah kuasa alam yang perlu ditangani dengan memahami virus dan merumuskan setiap respons dengan sewajarnya. Sentiasa bersedia untuk mengubah pemikiran melalui pelarasan yang diperlukan ke atas garisan panduan dan dasar. Selain itu, sentiasa bersedia untuk menggunakan semua peralatan yang ada. Seterusnya, kebergantungan kepada tanggungjawab sendiri menjadi pengajaran terbesar daripada pandemik. Ia berikutan akan sentiasa ada kumpulan minoriti yang tidak mahu bekerjasama dan polisi yang diwujudkan bagi mendapatkan kerjasama secara keseluruhan. Itu saja daripada saya. Terima kasih.